menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 120 bawah sekali. Masalah dia kata orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar itu 70 dan yang ditawan juga 70. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita perang Badar, semua orang familiar dengan perkataan Badar ni. Semua orang familiar. Saya dulu belajar College Islam Kelang. Di College Islam ada satu badan, dia panggil Badar. Badar short form kepada Badan Dakwah dan Rohani College Islam Kelang. Badar. Asal daripada nama apa? Nama Perang Badar. Pasal apa perang tu dipanggil Perang Badar? Kerana di lokasi berlaku perang itu ada satu telaga. Tuan-tuan orang Arab, telaga ni satu benda yang sangat berharga sebab dia duduk negeri tak ada air. Bila ada telaga, bila ada wadi, kawasan yang ada air, itu satu kurnia Allah kepada mereka. Sama macam kita daripada Madinah, kita nak mai ke Mekah, nak buat umrah ke, nak buat haji ke apa ke semua, kita akan singgah di satu tempat nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir tu daripada perkataan bi'run. Bi'run makna dia telaga. Abyar plural dia, telaga-telaga. Orang Arab, telaga ni important dalam hidup mereka. So yang kata perang Badar ini, ada satu orang nama dia Badar. Dia korek telaga di situ. Dinamakan tempat itu Badar. Berlaku perang di situ, dinama Perang Badar. That's it. Itu asal cerita dia. Berlaku hari Jumaat. Perang Badar ni adalah perang pertama yang terpaksa dilalui oleh umat Islam. Padahal Islam masih lagi sikit, minoriti pada masa itu. Dia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tahun yang kedua masuk ke Madinah. Jadi perang ni. Jadi pula 17 Ramadan, tengah puasa. Bila difardukan puasa ke atas umat Islam? Bila? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya Syaban Ramadan. Bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan sudah jadi perang. Perang dalam bulan puasa. Sudahlah perang itu perang pertama, berlaku pula dalam bulan puasa. Umat Islam pula sikit, minoriti pada masa itu. Dahsyat, getir yang terpaksa dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perang Badar di antara perang yang Allah sebut dalam Quran. Bukan semua perang yang jadi Allah sebut dalam Quran, tapi Badar di antaranya, Hunain di antaranya. Ada beberapa perang sahaja yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Tuhan kata walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam ayat tu, dan sesungguhnya Allah sudah tolong kamu ketika perang Badar. Perang Badar ni Allah masuk campur, Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi dalam perang Badar. Siapa kata? Allah sebut benda ni dalam Quran. Kata Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi. Wa antum adhillah. Pasal hampa pada masa tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Pasal apa kata para sahabat pada masa itu lemah? Pasal apa? Pasal bilangan tentera Islam 313 orang. Ada riwayat kata 310. Daripada 313 orang itu, 82 muhajirin dan 231 sahabat Ansar, orang Madinah. Mereka ni lawan dengan musuh seramai 1000 orang. Musuh dah ada 1000 orang. 300 orang nak lawan 1000 orang dengan segala kekurangan yang ada. Azan. Dah. 1000 orang lawan dengan 300 orang. Macam mana? 300 pula 300 yang serba kekurangan. Kuda ada 2 ekor aja dalam perang Badar. Tentera Islam ada kuda 2 ekor.
dan mempunyai unta 70 ekor untuk carry segala barang keperluan dan di samping naik dan sebagainya. Hak lain berjalan kaki. Nak pergi lawan dengan 1000 orang yang kelengkapan dia Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui. Ini perang Badar. Dan akhirnya dalam Sahih Al-Bukhari kata Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. 70 orang yang mati itu tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja 18 orang. Dia saja bunuh 18 orang. Ni yang kata Ali bin Abi Talib ni. Tangan dia saja 18 orang mati. Di pihak Islam 14 orang yang mati syahid. Tuan-tuan, ini sejarah yang kita kena tahu. Sampai hari ini perang Badar ni selain dia dipanggil Ghazwatu Badrin, perang Badar, dia juga dipanggil sebagai Badar Al-Kubra, dipanggil perang Badar yang besar. Besar ujian kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada orang dia jenis otak dia jenis suka fikir macam-macam, kan? Macam baru ni saya kuliah di Taman Brown, satu orang mai tanya lepas habis kuliah, Ustaz, saya kena duduk terfikir. Dia kata apa dia, apa siapa? Dan dia kata syurga neraka ni ada tak lagi? Dia fikir benda begitu kan. Oh, saya kata ada dah. Mana kita tahu kata ada? Ada orang dia jenis macam ni kan. Bagi kita dah duduk baca, so kita tak kisahlah benda tu. Tapi ada orang dia nak kata dia ni kritis ke ataupun dia apa tak tahu. Dia kata syurga neraka ni bertitik saya ada lagi bertitik. Saya kata ada lah. Apa bukti? Kata ada. Lepas tu kita duk baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Burung ababil ni dia bawa batu-batu dari neraka sijil. Kalau neraka tak ada, mana burung ni nak pergi ambil batu tu main lempar? Neraka ada lah. Oh betul tak noh? Betul. Saya pula duk balik 2 hari tak ada orang duk fikir benda macam ni kan. Syurga dia syurga pula lah kan. Dia macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada benda kita disuruh fikir, kita fikir tu. Hak benda kita tak disuruh fikir, tak fikir. Sayang tenaga kita ni kita guna untuk benda yang bermanfaat. Jangan duk fikir benda yang pelik-pelik ni. Baik. Ada satu sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Satu hari mai satu orang suruh tanya kepada Zaid bin Arqam ni. Dia kata kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah. Qal 19. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu orang sudah tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi ni masa hidup dia, Nabi perang berapa kali? Dia nak tahu. Nama dia ni Abu Ishaq. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi, so dia jumpa dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni siapa? Zaid bin Arqam. So dia tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi dulu dengar cerita kata dulu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, macam-macam perang. Dan Nabi itu sendiri dia berapa kali dia pergi perang? Tanya. Zaid kata apa? Zaid bin Arqam kata 19. Nabi SAW sendiri dia ada dalam 19 kali peperangan. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, yang kata pemimpin ni, dia turun dalam perang. Dia bukan remote control bagi arahan orang pi atok sana atok sini duk buat jadual orang pi. No, Nabi 19 kali dia ada dalam medan perang. Nabi biasa patah gigi geraham dalam perang. Nabi biasa cedera luka sana sini dalam peperangan. Ada sahabat tanya, dia kata Nabi ini sendiri dia pergi perang ke tak? Kalau dia pergi berapa kali? Dengar 19 kali, masya-Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kan ada sebuah hadis Nabi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jaga-jaga hangpa ni. Hangpa jangan jadi orang yang menyebabkan Nabi murka. Kalau hangpa jadi orang yang menyebabkan Nabi murka, yang akhirnya Nabi membunuh hangpa dalam peperangan, maka besarlah murka Allah ke atas orang itu. Nabi bagi warning. Nabi SAW kata hangpa jangan ada di kalangan hangpa ni buat satu benda yang bagi Nabi jadi marah. Jangan. Oh tuan-tuan, kalau Nabi adalah ni ke, Allahu Akbar, dengan kelaku kelaya orang Islam hari ni, mempertikaikan Islam ni, Allahu Akbar. Nabi kata jangan sampai hampa buat benda yang aku boleh murka. Pasal apa? Allah murka hampa, tak ada ubat kalau Allah murka kepada hampa. Ulama cari tangan Nabi SAW, berapa orang kena bunuh di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita kata dalam perang Badar sahaja tangan Ali berapa orang tadi? 18 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 19 kali turun perang tu, berapa orang yang terkorban di tangan Nabi? Orang cari, ulama cari hadis-hadis riwayat yang ada, nak cari jawapan kepada persoalan ini. Imam Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab dia Al-Musannaf, dia tulis, dia kata wa amma Ubay bin Khalaf faqala wallahi la aqtulanna Muhammadan. Ini catatan cerita satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia kafir musyrikin Mekah. Dia punya meluat dekat Nabi Muhammad ni, dia punya melugai dengan Nabi Muhammad ni. Dia tak boleh dengar nama Nabi Muhammad ni, sampai dia kata di depan semua orang Quraisy ni, dia kata wallahi la aqtulanna Muhammadan. Demi Allah, dia kata aku sumpah depan hampa semua, aku akan bunuh Muhammad satu hari. Masya-Allah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia cakap ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengar dia cakap, cari bulu rumah dengar. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Ubay bin Khalaf dia sumpah wallahi, kafir pun sumpah wallahi juga. Wallahi, dia kata aku akan bunuh Muhammad, dia kata. Beritahu kat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bal ana aqtuluhu insya-Allah. Nabi jawabnya tu Nabi kata no, aku yang akan bunuh dia. Sudah. Dia sumpah depan orang dia nak bunuh. Satu hari Muhammad ni mati tangan aku. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata no, aku yang akan bunuh dia. Cakap Nabi tu patah balik pergi kat dia pula. Dia ada tuan-tuan dalam masyarakat ni, hak dia dulu-dulu dia. Dia dengar dia pergi abang, dia dengar dia pergi abang ni, dia pergi terantuk ni seronok. Kan? Dia pergi habaq balik dekat Ubay bin Khalaf ni. Fantalaqa ar-rajul mimman sami'a dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Khalaf. Ada seorang hak dengar Nabi kata ni pula, lari pergi ke Ubay bin Khalaf, habaq dekat Ubay. Dia kata, Ubay, hang kata nak bunuh Nabi, hang tahu Nabi jawab apa? Nabi kata no, Nabi yang akan bunuh hang. Oh, dia kata. Faqila innahu lamma qila li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qulta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana aqtuluhu insyaallah. Bila habaq Nabi kata no, insyaallah aku yang yang akan bunuh Ubay bin Khalaf. Dia pergi habaq dekat Ubay ni. Fa afza'ahu dhalik, dia dengar terloncat dia ni, pucat lesi, jadi takut dia. Tadi masa cakap tak beringat.
Benda ni patah balik mai kat dia, sudah jadi takut, sudah terkejut dia dan jadi cukup takut. Waqala, dan dia kata, unshiduka billah asami'tahu yaqul zalik. Ni dia kata, hang yang mai habaq kat dia kata Nabi kata lagu tu ni, hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata lagu tu, sungguh dia takut. Hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata dia nak bunuh aku, hang sumpah? Qala na'am, kau tu kata na'am, wallahi Nabi Muhammad kata tadi. Sudah. Fa waqa'at fi nafsi, benda tu betul-betul sudah menjadi satu masalah dalam hati dia. Dia sudah jadi takut. Li'annahum lam yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qawlan illa kana haqqan. Pasal apa? Di kalangan Arab Quraisy ni tahu sangat dah, Nabi Muhammad ni dia bukan jenis sembang sana sini. Dia tak jenis tu. Muhammad ni dia bercakap benda tu betul. Kalau Muhammad kata bukan dia bunuh aku akan bunuh dia. Dia kata benda ni akan jadi sungguh. Maka Ubay bin Khalaf ni duduk dalam keadaan takut. Ringkas di dalam kitab Musannaf ni dia kata apa? Sehingga berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, dia kata kharaja Ubay bin Khalaf ma'al musyrikin. Dia duduk dalam kumpulan kafir musyrikin, keluar pergi nak lawan Nabi dalam perang Uhud. Faja'ala yaltamisu ghafalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahmila alaih. Dia masuk dalam perang Uhud tu, dia tak peduli lain, dia duk attack Nabi ya. Pasal apa? Pasal dia tak mau hak Nabi kata tu, Nabi nak bunuh dia tu, dia tak mau benda tu jadi. Lebih baik dia bunuh Nabi dulu. Dia kira begitu. Fayahulu rajul minal muslimin bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk perang ni, Nabi dengan Ubay bin Khalaf dah duk nampak, tapi ada orang lain kat tengah. Falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi khallu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada duk perang nampak Ubay bin Khalaf. Sahabat-sahabat mai duk nak defend di depan Nabi. Nabi kata khallu anhu. Nabi kata hampa pi tepi, aku nak berhadap dengan dia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, oh tuan-tuan, dia cukup gentleman. Dia bukan kaki lari punya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum ni hampa mai habaq kata Ubay bin Khalaf bersumpah nak bunuh aku, dan dia habaq balik, no, aku yang akan bunuh dia. Tiba-tiba jadi perang Uhud, dah nampak dah ada orang lain duk mai duk nak jadi penghalang, nak jadi pendinding Nabi. Nabi kata khallu anhu, hampa pergi tepi, aku nak berhadap dengan dia. Nabi kata fa akhadha al-harbah fajazalahu biha atau yaqul ramahu biha. Dia kata Nabi ambil satu benda tajam, Nabi tombak dia, kena di antara baju besi dengan ni perisai muka ni, sikit tu kena tang tu sikit dia. Nabi tombak dia, kena tang tu sikit dia. Dalam cerita yang panjang di bawah tu dia kata darah pun tak nampak. Kena tu bukan kena tercacat, kena senerih aja, darah pun tak nampak. Dia meraung ni, dalam ni dia kata apa? Faja'ala yakhur kama yakhuru thawr. Ni yang kata Ubay bin Khalaf yang tadi wallahi aku nak bunuh Muhammad ni, Nabi tombak dia, kena calak sikit dia meraung. Dalam ni dia kata apa? Kama yakhuru thawr, bunyi macam lembu kena sembelih, kena sikit dia, dia jadi yang betul. Dia takut dengan apa yang jadi kat dia. Kawan-kawan dia pakai mai ihtamaluhu wa huwa yakhur, depa mai usung dia nak bawa pergi ke tepi. Dia duk riau, depa pergi tepi, depa buka tengok dah. Depa kata wallahi ma bika illa khadshun. Depa kata Ubay, calak sikit aja, hang kejau macam apa? Tuan-tuan punya koman betul. Depa kata wallahi, depa demi Allah, ma bik illa khadshun. Apa ni, tak ada apa pun, calak sikit aja, kejau macam.
Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, wallahi law lam yusibni illa biriqih laqatalani. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku habaq kat abah, bukan kata kena calak sikit, kalau dia ludah aku mati. Dia kata. Dia tuan-tuan, hebat tak Nabi ni? Last month kita baca hebat siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Umar ni. Sampai sahabat ni nak mai jumpa dia duduk bertagak. Ingat lagi kuliah bulan lepas, nak mai jumpa Sayyidina Umar, nak tanya pasal satu ayat Quran, duduk bertagak, duduk teragak-agak nak jumpa ni. Gerun ke Sayyidina Umar ni, haibah yang ada kat dia, wibawa yang ada dekat dia. Kalau Umar macam tu, Nabi SAW lebih lagi. Nabi cakap, kata, insya-Allah aku akan bunuh dia. Dia ni dah jadi takut, kena bercalak sikit, dia qiyam macam lembu kena sembelih. Kawan-kawan dia kata, hang merepet, calak sikit aja hang punya qiyam. Dia kata, hampa tak tahu. Dia kata, Muhammad dah kata dia nak bunuh aku, bukan kata kena tombak calak sikit. Kalau dia ludah aku mati, pasti dia dah kata dah benda tu. Dia kata macam tu. Qal, kata rawi hadis, dia kata apa? Fama labitha illa yawman aw nahwa dhalik hatta mata ila an-nar. Sehari lepas tu mati dia. Dan mati dia mati kafir di neraka.